Baiklah, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini cikgu nak ajar penulisan bahagian C. Pastikan anda terus setia bersama saya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Simply Being Linzek. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Hari ini kita akan ketahui antara teknik menjawab soalan penulisan bahagian C. Apa agaknya yang perlu anda lakukan sekiranya anda berhadapan dengan kertas penulisan bahagian C ini? Baiklah, di sini ada beberapa panduan yang boleh anda ikut. Pertama, anda perlu membaca dan memahami kesemua tajuk yang diberikan. Baca dan faham apa yang diperlukan oleh soalan. Kedua, pilih tajuk karangan berserta dengan formatnya yang benar-benar anda kuasai. Seterusnya, cari isi-isi penting yang tepat dan sesuai dengan kehendak soalan. Untuk menghasilkan penulisan bahagian C yang baik, anda perlu sediakan rangka karangan supaya fakta yang dikemukakan tersusun dan tidak berulang. Pastikan isi 1, 2, 3, 4 dengan betul. Seterusnya, rangka karangan perlu mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Ada 3 ni sangat penting tau. Pendahuluan tentang tajuk, isi fakta-fakta tentang tajuk dan seterusnya penutup. Jom kita tengok lebih terperinci. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. Bahagian isi karangan mempunyai beberapa perenggan. Setiap perenggan harus mempunyai satu isi sahaja. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan contoh yang sesuai. Seterusnya, karangan kamu mestilah mempunyai penutup. Apa penutup ya? Yakni rumusan atau kesimpulan tentang tajuk untuk menegaskan pendirian kamu tentang tajuk tersebut. Baiklah murid-murid, hari ini kita nak buat karangan jenis fakta. Adakah anda sudah bersedia? Jom sama-sama belajar dengan saya. Berikut adalah panduan mengarang karangan jenis fakta. Pertama, karangan jenis ini memerlukan kamu mempunyai pengetahuan yang luas tentang bidang yang ingin kamu tulis. Seterusnya, kamu perlu pastikan mempunyai fakta-fakta yang cukup tentang tajuk yang dikemukakan. Terdapat beberapa ciri karangan jenis ini, iaitu 1. Memberikan arahan dan petunjuk. 2. Menerangkan bagaimana proses sesuatu perkara terjadi. 3. Menerangkan peranan seseorang dan menerangkan peraturan. Seterusnya, fakta mesti dah tepat dan logik. Karangan kamu mestilah mengandungi 3 bahagian, iaitu pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup. Untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, pada bahagian isi perlulah diperkukuhkan dengan huraian berserta contoh. Tidak ada format yang khusus yang harus kamu ikut bagi karangan jenis ini. Baiklah, jom kita lihat contoh karangan bagi karangan jenis fakta ini. Contoh soalan, berdasarkan tajuk di bawah, tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 80 hingga 120 patah perkataan. Membaca banyak manfaatnya. Tulis sebuah karangan tentang kebaikan membaca. Baiklah murid-murid, langkah pertama bagi menulis karangan jenis fakta ini, anda perlu rangka karangan anda. Didahulukan dengan pendahuluan. Baiklah, di sini cikgu kongsikan cadangan bagi menulis karangan fakta kebaikan membaca. Membaca amalan mulia. Banyak kebaikan dapat diperolehi. Anda perlu tulis pendahuluan. Seterusnya, anda perlu rangka isi-isi penting anda. Cadangan bagi isi penting yang pertama, dapat meluaskan pengetahuan, mengetahui perkara-perkara baharu dalam pelbagai bidang ilmu. Cadangan kedua, dapat mengetahui perkembangan semasa, lebih peka, tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Anda boleh selitkan peribahasa dalam karangan ini. Seterusnya, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Masa tidak terbuang dengan begitu sahaja. Akhir sekali, meningkatkan pencapaian bahasa, menguasai bahasa dengan baik. Akhir sekali, anda perlu rangka penutup anda.
Sikap suka membaca wajar diamalkan. Berilmu setaraf dengan pencapaian negara maju. Baiklah, jom kita cuba tulis karangan kebaikan membaca ini. Berikut contoh karangan berdasarkan rangka karangan tadi. Pendahuluan. Kita lihat pendahuluan membaca amalan mulia. Banyak kebaikan dapat diperolehi. Jom kita lihat bagaimana menulis ayat berdasarkan panduan yang diberikan. Membaca merupakan satu amalan yang mulia. Banyak kebaikan yang dapat diperolehi dengan membaca. Nampak tak di sini? Dimulakan dengan huruf besar, diakhiri dengan satu titik. Ada 2 ayat sahaja. Perenggan pertama, pastikan anda tidak jarakkan. Baiklah, jom kita lihat pula apa isi-isi penting. Nampaknya ada 1, 2, 3, 4. Bermaksud kita ada 4 isi. Anda kena ingat, satu perenggan mewakili satu isi. Isi yang pertama dapat meluaskan pengetahuan, mengetahui perkara-perkara baharu dalam berbagai bidang ilmu. Jom kita lihat bagaimana menulis ayat ini. Membaca dapat meluaskan pengetahuan. Banyak ilmu yang dapat kita peroleh dengan membaca buku, surat khabar atau majalah. Kita juga dapat mengetahui perkara-perkara baharu dalam pelbagai bidang seperti sains, matematik dan sejarah. Membaca buku, surat khabar dan majalah adalah contoh. Di sini perlu anda nyatakan contoh sebagai menyokong isi anda. Seterusnya, jom kita lihat isi yang kedua. Dapat mengetahui perkembangan semasa. Lebih peka, tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Bagaimana agaknya ayat ini ditulis ya? Selain itu, anda boleh menggunakan penanda wacana bagi memulakan isi yang kedua. Kita dapat mengetahui tentang isu semasa yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya, ini adalah contoh. Misalnya masalah kegawatan ekonomi dan pencemaran alam. Kita akan lebih peka terhadap perkembangan semasa dan tidak lagi seperti katak di bawah tempurung. Selitkan juga peribahasa sebagai idea tambahan. Jom kita lihat pula isi yang ketiga. Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah, masa tidak terbuang dengan begitu saja. Bagaimana agaknya ayat ini ditulis ya? Betul, kita mulakan dengan penanda wacana. Seterusnya, dengan membaca kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Masa tidak lagi terbuang begitu saja. Nampak tak? Ringkas saja ayat yang ditulis bagi perenggan yang ketiga ini. Seterusnya, isi yang keempat. Meningkatkan pencapaian bahasa, menguasai bahasa dengan baik. Ini adalah isi yang terakhir bagi perenggan yang terakhir, iaitu perenggan keempat. Kita mulakan dengan penanda wacana. Akhir sekali. Jom kita baca ayat ini. Akhir sekali, membaca juga dapat meningkatkan pencapaian bahasa dalam kalangan murid. Dengan membaca pelbagai bahan bacaan berbahasa Melayu dan Inggeris, murid-murid dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik. Nampak tak bagaimana anda menulis ayat berdasarkan maklumat yang diberikan? Seterusnya, selepas 4 isi penting, apa pula ya? Betul tu, kita sampai kepada penutup. Kita lihat penutup ataupun idea bagi penutup. Sikap suka membaca wajar diamalkan. Berilmu setaraf dengan pencapaian negara maju. Jom kita lihat bagaimana menulis ayat bagi penyataan yang diberikan. Sikap suka membaca wajar diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat untuk mencapai taraf negara maju dengan rakyat berilmu. Dapat tak? Baiklah murid-murid, tugasan anda pada hari ini. Salin semula karangan ini dengan lengkap. Anda perlu tulis ayat-ayat yang telah kita bina tadi dalam bentuk perenggan. Ini contoh yang perlu anda buat. Terlebih dahulu tulislah tajuk kebaikan membaca. Kita baca bersama-sama ya. Membaca merupakan suatu amalan yang mulia. Banyak kebaikan yang dapat diperolehi dengan membaca. Membaca dapat meluaskan pengetahuan. Banyak ilmu yang dapat kita peroleh dengan membaca buku, surat khabar atau majalah. Kita juga dapat mengetahui perkara-perkara baharu dalam pelbagai bidang seperti sains, matematik dan sejarah.
Selain itu, kita dapat mengetahui tentang isu semasa yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya, masalah kegawatan ekonomi dan pencemaran alam. Kita akan lebih peka terhadap perkembangan semasa dan tidak lagi seperti katak di bawah tempurung. Seterusnya, dengan membaca, kita dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Masa tidak lagi terbuang begitu saja. Akhir sekali, membaca juga dapat meningkatkan pencapaian bahasa dalam kalangan murid. Dengan membaca pelbagai bahan bacaan berbahasa Melayu dan Inggeris, murid-murid dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik. Sikap suka membaca wajar diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat untuk mencapai taraf negara maju dengan rakyat berilmu. Belajar sesuatu? Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa perkongsian cikgu pada hari ini menarik dan bermanfaat, sila tekan butang share, tekan butang subscribe. Tapi kalau anda dah tekan subscribe, jangan tekan lagi. Tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda mendapat notifikasi terkini daripada saya, Cikgu Lin Zack. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Zack. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.